Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Izu Yusof dan juga saya Nurul Hidayat Umur. Apa khabar Izu? Sihat? Sihat. Hari puasa, ini kita puasa, alhamdulillah, masih kekal puasa. Alhamdulillah. Hari ke-12 masih berpuasa penuh, tak ada tinggal lagi. Alhamdulillah. Kalau tinggal saya masalah lah. Yang penting jangan kantoi. Tapi biar tak nak cerita. Baik, untuk pagi ini kita akan ada beberapa perkongsian akan kita bawa kepada anda. Yang pertama berkaitan dengan autism dan yang kedua berkaitan dengan apa yang boleh kita lakukan sepanjang bulan puasa ini. Antara program-program yang kita boleh lakukan, antara iftar yang boleh kita hadiri untuk memeriahkan lagi bulan puasa kita. Baik, sebelum kita pergi ke topik kita pada hari ini, Nurul, kita ada beberapa portal yang boleh kita kongsikan kepada penonton. Betul. Dan mungkin kita boleh kembalikan tradisi kemeriahan. Izu, kalau dulu kita di kawasan perumahan ataupun di kawasan kampung kan, tradisi untuk orang kata apa, paluan rembana untuk kejut bersahur. Itu adalah satu tradisi yang wajib diamalkan di kawasan-kawasan perkampungan yang majoritinya didiami oleh penduduk Muslim. Dan ini juga dibawa ke taman perumahan. Nah, ini berita yang kita nak kongsikan. Antaranya yang masih lagi mengekalkan tradisi ini adalah di kampung di kawasan Taman Kelebang Putra 1 di Ipoh. Saya difahamkan ya, di Taman Kelebang ni kebanyakannya adalah di kawasan Perak. Betul pun. Okey, dan program itu dikatakan bermula kira-kira 3.30 pagi dan berlangsung selama 30 minit melibatkan lebih 50 individu termasuk kanak-kanak dengan berjalan lebih kurang 3 km mengelilingi kawasan perumahan dalam usaha menghidupkan kembali tradisi kampung pada bulan Ramadan di kawasan bandar. Sebenarnya ianya satu aktiviti yang sihat, aktiviti yang bermanfaat, dan sambil-sambil berjalan tu difahamkan ya, mereka akan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa sama, ini adalah memberi semangat kepada mereka kanak-kanak di luar sana untuk berpuasa di bulan Ramadan kerana ganjaran dan manfaat yang akan diterima dalam bulan tersebut. Dan ini merupakan satu lagi medium ya untuk merapatkan jurang antara penduduk untuk membina kembali perpaduan di kalangan masyarakat setempat. Sebenarnya agak terkejut kalau kita tengok, kalau orang dewasa tu tak pelik lah kalau jual aktiviti mengejut, mengetur rebana dan sebagainya. Tapi yang agak memeranjatkan apabila ada kanak-kanak duduk di barisan hadapan yang ikut serta mengejut orang sahur di awal pagi. Pukul 3.30 pagi. Itu merupakan satu perkara yang cukup mencabar. Kalau kita nak kejut anak kita pun susah. Betul. Tetapi itu mungkin itu membuatkan mereka seronok, teruja untuk bangun pagi kan. Tapi aktiviti tersebut boleh dilakukan untuk hari Minggu sajalah. Di sekolah tak boleh lah. Bahaya. Okey. Ini antara saya rasa berita yang boleh kita kongsikan juga kepada anda berkaitan dengan cecair nikotin atau lebih mesra dikenali sebagai vape, di mana pemain industri vape digesa untuk mendaftar aktiviti penghilangan kepada Jabatan Kasta Diraja Malaysia JKDM. Tempoh masa diberi adalah selama 1 bulan bermula 1 April hingga 30 April 2023 untuk mereka mendaftarkan aktiviti penghilangan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Pelbagai reaksi diterima. Kalau kita tengok di media sosial, ada pelbagai reaksi diterima, terutamanya daripada netizen mengatakan bahawa mungkin selepas ni akan ada kanak-kanak lebih bebas untuk memilih vape dan sebagainya. Tapi sebagai langkah yang baik sebenarnya dengan menaikkan kadar cukai iaitu 40 sen setiap mililiter cecair atau gel yang mengandungi nikotin yang digunakan untuk rokok elektronik atau vape. Dia sama macam rokok, walaupun harga akan naik, orang kita tak akan beli. Tapi dalam satu sudut yang lain, orang akan melihat bahawa dengan harga yang semakin tinggi, mungkin akan berfikir 2-3 kali untuk membeli dan sebagainya. Jadi itu langkah yang saya rasa untuk sementara boleh dilaksanakan dalam kita nak mencapai Generation Endgame GEG. Jadi satu langkah sementara perlu dilakukan. Mungkin akan ada satu langkah yang lebih efektif dilaksanakan di masa depan. Kita tak tahu. Sama-sama kita doakan dan harapkan yang akan dibentang di Dewan Rakyat dan dibawa usulnya ke Dewan Negara dalam masa akan datang. Jadi saya rasa untuk itu berkuat kuasa 1 April 2023 dalam pewartaan Perintah Dusti Exercise Pindaan 2023. Seperti yang saya sebut tadi, dalam berita tersebut setiap 40 sen setiap mililiter akan dikenakan cukai sebanyak 40 sen dalam kadar tersebut. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Malaysia supaya dapat mencapai generasi zero, SIFA
nikotin ini. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Dan untuk anda di luar sana, untuk mendapatkan berita penuh, boleh layari bernama.com. Dan seperti biasa, kita nak lihat dulu ataupun tinjau dulu mengenai keadaan cuaca pada hari ini untuk melancarkan aktiviti anda. Dan selepas itu kita akan bersama dengan rakan tugas di Bilik Berita. Saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menzahirkan penghargaan atas undangan Kerajaan Arab Saudi untuk melawat ke negara tersebut dalam tempoh yang singkat selepas dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Menerusi hantaran di media sosial malam tadi, beliau yang juga Menteri Kewangan menyifatkan hubungan Malaysia-Arab Saudi termasuk dalam urusan perniagaan, perbankan dan kegiatan Islam terjalin dengan sangat baik. Lawatan rasminya ke negara Timur Tengah itu bersama delegasi pada 22 hingga 24 Mac lepas merupakan lawatan negara luar ASEAN pertama beliau selepas mengangkat sumpah memegang jawatan berkenaan pada 24 November tahun lalu. Dalam lawatan 3 harinya ke negara itu, Perdana Menteri menerima kunjungan hormat Setiausaha Agong Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Hussein Ibrahim Taha, dan Setiausaha Agong Liga Dunia Islam, Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa. Beliau juga sempat mengadakan pertemuan dengan komuniti perniagaan Arab Saudi di Ibu Pejabat Bank Pembangunan Islam di Jeddah dan menyaksikan majlis menandatangani 3 perjanjian persefahaman melibatkan syarikat swasta Malaysia dan Arab Saudi. Datuk Seri Anwar dan delegasi sempat melengkapkan ibadah umrah di Mekah dan ziarah di Madinah serta beramah mesra dalam program iftar bersama rakyat Malaysia yang menetap di Jeddah, Mekah dan Madinah. Untuk rekod pada tahun 2022, Arab Saudi merupakan rakan dagang terbesar, destinasi ekspor ketiga terbesar dan sumber import tertinggi negara di rantau Asia Barat dengan jumlah dagangan 2 hala berjumlah 45.52 bilion ringgit, peningkatan 159.2% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, ekspor negara ke Arab Saudi bertambah 43.8% dengan nilai 7.28 bilion ringgit. Manakala jumlah import negara dari Arab Saudi mencatatkan peningkatan 205.8% berjumlah 38.24 bilion ringgit. Majlis Istiadat Angkat Sumpah Barisan Esko Kerajaan Negeri Melaka dijangka dilangsungkan Rabu ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, cadangan nama tersebut telah dibincang dan diterima Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Seperti mana saya janjikan bahawa saya akan melengkapkan senarai nama cadangan Exco dalam masa beberapa jam telah saya sempurnakan untuk mengimbangi pentadbiran kerajaan negeri dan mengambil pendekatan apa yang sedang kita jalankan di peringkat persekutuan akan kita hazamkan di negeri Melaka. Jadi komposisinya nanti saya beritahu. Menurutnya, senarai nama yang dirundingkan sudah diterima dan beliau akan menghadap Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam selepas pulang dari luar negara. Datuk Seri Abdul Rauf ditemui media selepas memulakan tugas rasmi sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13 di Kompleks Seri Negeri Air Keruh pagi ini. Polis menahan 3 lelaki yang melakukan rusuhan selepas perlawanan bola sepak antara Pening FC dengan Perak FC di luar stadium Bandaraya di Georgetown, Pulau Pinang pada Jumaat lepas. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Sofian Santong berkata kesemua lelaki tempatan yang diberkas berumur antara 20 hingga 23 tahun dan mereka semua bebas sebarang jenis dadah selepas ujian saringan awal dibuat.
Sekumpulan penyokong bola sepak membuat rusuhan di luar kawasan stadium dan video berdurasi 31 saat ini tular dalam media sosial. Hasil siasatan polis mendapati kejadian berlaku pada 12.30 tengah malam dan seorang yang ditahan mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua mereka dilepaskan dengan jaminan polis setelah selesai soal siasat. Namun polis sedang giat mengesan lain-lain individu yang terlibat. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Kesiksaan atas kesalahan merusuh. Gempa bumi kuat berukuran 7.2 pada skala Richter menggegarkan Papua New Guinea pada 2:04 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berlaku pada kedalaman 93 km. Menerusi hantaran di media sosial, Met Malaysia memaklumkan pusat gempa dikesan 83 km barat daya dari bandar pesisir pantai Wiwa. Gegaran itu berpusat 4.3 darjah selatan dan 143.3 darjah timur. Bagaimanapun, gempa bumi tersebut tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian dari Bilik Berita. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Okey, terima kasih di atas kesetiaan anda dari Izu. Kita just nak berkongsi pengetahuan kepada umum kan pada 2 April lalu iaitu pada semalam, iaitu merupakan Hari Autism Sedunia, sambutan Autism Sedunia, dan ini sebenarnya adalah sangat penting untuk memberikan kesedaran kepada mereka di luar sana supaya peka ataupun untuk meningkatkan tahap kesedaran kita mengenai autism yang berlaku di sekeliling kita, dan cara untuk kita sama-sama, kalau mungkinlah orang tanya autism ni boleh dirawat ke atau tidak, sebab ianya satu penyakit yang merupakan gangguan kepada genetik. Tetapi itulah yang kita nak kongsikan hari ini, sama ada autism ini dia tidak dapat dirawat ataupun dapat mengurangkan simptomnya ataupun ianya dapat dirawat sepenuhnya. Ini satu topik yang menarik sebenarnya untuk kita kumpaskan hari ini. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu di studio adalah merupakan pengarah urusan dan pakar psikologi kanak-kanak, iaitu Dr. Nur Aisyah Rusli. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Sihat Doktor? Alhamdulillah. Okey Doktor, berbalik kepada topik kita hari ini, merupakan autism. Adakah ianya boleh sembuh? Tajuk ni pun agak kontroversi sebenarnya kan. Tetapi dah mungkin terlebih dahulu Doktor boleh kongsikan apakah itu autism untuk para ibu bapa di luar sana untuk mengambil tahu lebih lanjut mengenainya. Okey, sebenarnya autism ni adalah masalah perkembangan. Perkembangan neuro, iaitu orang yang mengalami autism ni dia punya kognitifnya, otaknya tidak sama dengan orang yang biasa. Kalau kita nak tengok, sebenarnya autism ni adalah orang yang mengalami masalah dalam sosial dan juga berkomunikasi. Itu dia punya main simptom dia itulah. Okey. Autism ni sebenarnya kita boleh detect lebih awal. Kita boleh tahu autism ni seawal umur 1 tahun 10 bulan ataupun 2 tahun. Sebab itulah saya selaku psikologis kan, saya selalu menekankan kepada ibu bapa untuk membuat screening untuk mengetahui sama ada anak mereka ni mengalami autism ataupun tidak. Bagaimana Doktor kita nak tahu tanda-tanda ataupun simptom-simptom autism pada kanak-kanak? Okey, sebenarnya simptom autism ni banyak sebenarnya. Tapi yang paling utama adalah, pertama, kanak-kanak ini pernah melalui sejarah speech delay, lambat bercakap. Seawal umur 2 tahun sepatutnya kanak-kanak dah boleh bercakap. Sepatah ataupun 2 patah perkataan, tetapi ada kanak-kanak yang tidak boleh bercakap, yang kita panggilkan speech delay. Yang kedua, kita tengok kanak-kanak ini tidak ada eye contact. Dia boleh bercakap, dia tak melihat, dia pandang tempat lain. Yang ketiga, ada masalah komunikasi. Untuk yang boleh bercakap tu, dia punya vocab tu agak limited, terhad. Yang keempat, ada repetitive behavior, clapping hands ataupun dia tengok tangan, ataupun ada lagi juga kita tengok yang suka menyusun, stereotype behavior lah. Kita katakan satu tingkah laku yang sama je, sepadan je, seragam. Banyak lagi simptom-simptom yang patut yang boleh dilihatlah pada kanak-kanak. Jadi kalau itu melihat kepada kanak-kanak, anda kata kalau macam
generasi dahulunya yang ibu bapanya tak tahu bahawa anak-anak ni ada simptom-simptom autism itu sendiri dan melarat kepada anaknya sehingga dewasa. Jadi macam doktor kata tadi, simptom-simptomnya seperti bila bercakap tak buat eye contact, lepas tu sering suka tengok tangan, lepas tu bila dibuat penyusunan tu teratur dan sebagainya. Adakah itu juga merupakan tanda-tanda seseorang orang dewasa itu ada autism? Okey, sebenarnya menarik soalan tu. Baru-baru ini saya ada diagnose seorang warga emas berusia 80 tahun mengalami autism. Jadi sepanjang kehidupan warga emas ini, daripada kanak-kanaknya sampai remaja, sampai dewasa dan berkahwin dan juga mempunyai keluarga, memang ada masalah untuk berkomunikasi, masalah untuk memahami, kurang empati kepada masalah orang lain. Dia sebenarnya bila sampai dewasa, kita akan nampak simptom utama adalah susah nak bersosial, susah nak mingle dengan orang ramai. Mungkin di kalangan kita, di luar sana yang kita tengok, dia macam ni orang ni, tak ada eye contact, lepas tu macam kita nampak macam sombong, tapi sebenarnya dia tak sombong. Itulah dia punya isu sebenarnya, tidak boleh nak connect, nak relate dengan kita. Macam bersembang dan sebagainya kan. Jadi macam mana kita nak membezakan antara seseorang tu autism dan juga introvert, sebab dua-duanya menunjukkan simptom yang lebih kurang sama. Okey, introvert ni lebih kepada personality. Introvert adalah orang yang pendiam, yang tidak suka bersocialize. Tetapi autism ni adalah sebenarnya dia punya otak tu berbeza daripada orang yang biasa. Dia ada satu ciri-ciri yang kita kata peculiar behavior. Peculiar tu kalau kita nak faham adalah ciri yang senang nak sebut perkataan pelik. Tapi introvert tidak ada peculiar behavior tu. Okey doktor, dah kita nak tahu apakah faktor ataupun penyebab berlakunya autism ini? Okey, kalau ikutkan kajian psikologi, dikatakan sebab utama adalah mengenai genetik. Tetapi sepanjang kerja saya sebagai psikologis kan, saya tengok kalau saya jumpa 10 klien saya, 9 tu kata, doktor ini adalah orang pertama autism dalam keluarga saya. Dia kata macam tu. Jadi saya nak katakan mungkin genetik tu bukan faktor yang utama lah. Tetapi ada juga kajian dulu dia mengatakan tentang imunisasi. Tetapi kajian itu pun sebenarnya telah dilihat semula dan didapati tidak benar lah. Apa saya nak katakan ialah sampai ke hari ini masalah autism ni kita tidak tahu punca yang tepat. Tetapi kalau dari segi kajian saya tengok dari segi mungkin pasangan ibu bapa yang berusia kemungkinan, tetapi tidak semestinya. Pemakanan yang tidak seimbang, tidak mengambil vaksin yang sepatutnya. Tetapi ini bukan satu sebab yang khusus. Macam saya katakan tadi, autism ini boleh menjadi macam-macam faktor sebenarnya. Tapi yang penting adalah detect awal untuk bantu minimize simptom autism tu. Dan doktor, sekiranya seseorang itu mengidap autism, seperti yang doktor katakan, baru kesan autism itu dari umur warga emas, maknanya dia telah berkeluarga dan telah mempunyai keturunan. Adakah genetik autism itu boleh diwariskan kepada maksudnya keturunannya atau anak-anaknya bagaimana? Ada juga begitu. Yang saya jumpa dan juga melalui kajian-kajian lepas, ada juga kes yang dalam kalangan keluarga tu mungkin dalam 3 generasi yang dia tahu, ada juga yang mengalami autism, tetapi ada juga yang tidak. Cuma kalaulah kita tahu orang tua kita ada mengalami masalah autism kan, jadi kita ni kena lihatlah mungkinkah anak kita, keturunan kita ada masalah tu, dan kita kena lebih alert, terutamanya bila kanak-kanak berumur 1 tahun 10 bulan atau 2 tahun, kita just buat screening check. Kita jadikan ujian autism seperti kita kata pap smear lah. Kalau orang umur 40 tahun just pergi check aja, tak sakit pun. Macam itulah keadaannya dengan autism. Sebab kita dah tahu dalam keluarga kita ada yang mengalami masalah autism tu. Jadi sangat baguslah untuk keluarga ni yang ada anak-anak kecil ni jalani ujian autism tu. Okey doktor, menyebut berkaitan dengan autism, kita ada 3 kategori tak salah saya berkaitan dengan autism. Ada yang mild autism, yang sederhana dan yang paling kronik, yang memang obvious gila dia punya sindrom. Jadi early detection, macam mana kita nak kenal pasti bahawa seseorang pengidap autism tu dia mild autism, dia yang tengah-tengah ataupun yang perlu mendapatkan rawatan? Okey, yang pertama sekali cara kita nak detect adalah melalui ujian autism.
melalui ujian autism, dan juga kanak-kanak ini dilihat oleh pakar lah. Sebab walaupun contoh, saya kasih contoh, katakanlah bila kita buat, macam saya buat ujian autism dengan klien saya, masa tu dia mungkin 2 tahun 3 bulan. Kita dah boleh detect dah. So 2 tahun 3 bulan tu kita tengok skornya adalah kepada severe. 2 tahun 3 bulan dah severe terus. Tetapi dengan early detection tu, kita boleh berikan tips, panduan kepada ibu bapa macam mana daripada severe level tu turun kepada moderate, turun kepada mild. Boleh lagi sebenarnya. Tetapi kalau kita buat test autism kepada yang dah berumur 10 tahun, 11 tahun, yang severe, saya nak katakan agak sukar untuk kita bantu minimizekan simptom tu. Kerana dia telah hidup dalam keadaan tu lama, dan untuk pengetahuan, otak manusia ni, kita kata golden age tu kan, otaknya masa umur 5 tahun dan ke bawah tu, banyak benda kita boleh buat untuk bantu anak ni tadi. Untuk kurangkan dia punya simptom daripada severe kepada mild tadi. Okey. Dan doktor, kita nak tahu, adakah autism ini boleh sembuh sepenuhnya ataupun hanya dapat mengurangkan simptom sahaja? Bagaimana? Okey. Sebenarnya ada 2 diagnosis dalam psikologi ni yang tidak boleh sembuh sebenarnya. Pertama adalah diagnosis autism, dan kedua adalah skizofrenia. Okey, autism memang tidak boleh sembuh, dan orang ini akan hidup sebagai seorang autism sehinggalah dia dewasa, sehingga ke akhir hayatnya. Tetapi kita boleh bantu dia untuk kurangkan simptom clapping hands. Kalau kita dah tahu tadi umur 2 tahun setengah kan, kita dah buat diagnosis, kita boleh kawal dengan beberapa tips lah. Jadi dia tak akan berterusan macam ni sampai dewasa. Eye contact kita boleh ajar. Daripada dia melilau mata dia, so kita bercakap, dia kena tengok, pandang. Kita ajar communicate. Aktiviti pun penting untuk kanak-kanak ni involve. Memang tidak boleh dirawat, tetapi boleh dibantu minimizekan, sehinggalah kita boleh nampak orang yang autism ni dia hidup macam orang lain. Dia boleh belajar masuk universiti, masuk sekolah biasa, belajar masuk universiti, boleh bekerja, boleh berkahwin. Boleh ada zuriat dia sendiri. Maksudnya mereka masih boleh meneruskan kehidupan seperti ini? Boleh meneruskan kehidupan, ya. Tapi syaratnya, saya katakan di sini adalah, melalui pengalaman saya, kita mesti detect awal kanak-kanak ini untuk bantu dia berfungsi dengan lebih baik masa dia dewasa nanti. Ya. Baik, sekiranya ibu bapa tu dah detect awal, bawah daripada umur 5 tahun, dah tahu bahawa anak mereka mempunyai sindrom ataupun tanda-tanda menghidap autism. Jadi apakah langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kadar autism mereka tu? Apa teknik-teknik pengajar ataupun parenting tips yang boleh dilakukan? Okey, selain daripada kanak-kanak ini perlu berjumpa dengan speech therapy dan juga OT, occupational therapy, ibu bapa ini biasanya saya berikan tips. Pertama, saya kata ini paling penting, sebab anak-anak yang autism ni dia punya bahasa pertuturan tu sangat limited, terhad. Saya akan katakan pertama, ibu ayah mesti banyak bercakap. Banyak bercakap dengan anak ni, supaya bila dia dengar, dia akan simpan words tu, dan satu hari nanti dia akan bercakap. Yang kedua, saya katakan perhatikan anak tu adakah dia buat repetitif. Kalau ada, stopkan. Cara nak stop adalah kita mungkin ada Play-Doh. Dia tengah buat macam ni, kita panggil, Ahmad nah. Kita kasih Play-Doh, so dia ada benda nak pegang. So dia tak adalah buat macam ni. Kenapa repetitive behavior ni? Sebab budak ni stres. Mungkin dia tak tahu nak buat apa. Dia berpusing-pusing. So bila kita tengok dia berpusing, kita ambil dia, Ahmad, dia main di sini. Ada benda yang dia boleh fokus. Satu lagi, saya akan berikan tips kepada ibu ayah untuk bila kita panggil namanya Ahmad, kena tengok. Ahmad, biar dia tahu Ahmad je, aku akan tengok pada orang yang memanggil nama aku. Itu praktis daripada kecil. Cuba bayangkan kalau umur 12 tahun kita baru tahu, sebab kita dalam denial tu dah lama. Jadi macam mana kita nak mengajarnya? Okey doktor, dan bersempena dengan Hari Kesedaran Autism Sedunia yang berlangsung pada semalam kan, mungkin ada apa-apa nasihat atau pesanan yang doktor nak sampaikan kepada mereka di luar sana? Okey, saya sangatlah mengharapkan kepada ibu ayah yang ada anak berusia 1 tahun 10 bulan dan juga 2 tahun untuk mendapatkan screening test autism. Walaupun kita rasa anak kita tu okey, tapi pakar tengok mungkin tidak okey. Mesti dapatkan ujian autism tu, dan saya selalu promote di klinik saya, jadikan ujian autism sepenting imunisasi. Asal anak kita 2 tahun tu, dapatkanlah screening test untuk autism. Jadi early detection merupakan satu langkah yang lebih baik
dan juga dapat mengurangkan kadar autism lebih melarat di usia yang akan lanjut. Jadi apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nur Aisyah Rosli atas perkongsian yang saya rasa cukup menarik berkaitan dengan adakah autism boleh sembuh. Saya rasa perinciannya akan kita cuba bawakan sebab perkongsian hari ini sangat-sangat padat, sangat-sangat ringkas. Tak puas nak tanya. Betul. Jadi InsyaAllah kita akan cuba bawakan ke next slot. Dan selepas ini, sebelum kita berehat, kita ada satu aktiviti kita nak saksikan. Apakah dia? Sama-sama kita saksikan. Bagi mereka yang berada berhampiran dengan Port Dickson Negeri Sembilan dan tercari-cari buffet Ramadan dengan harga yang berpatutan, bolehlah singgah ke Angkasa Residence Port Dickson kerana ianya menyediakan pelbagai jenis menu yang cukup membangkitkan selera. Kali ini kru Apa Khabar Malaysia berpeluang merasai dan menikmati buffet Ramadan yang bertemakan Warisan Bonda. Warisan Bonda, buffet Warisan Bonda bermula daripada 25 Mac hingga 19 April. Dengan menampilkan menu tempatan terbaik, Chef Eksekutif Yohanes membawa pengalaman gastronomi dengan pelbagai hidangan tradisional Melayu, antaranya shell up masak lemak cili padi dan juga daging gulai kawah. Untuk hujung minggu, saya buat kelainan sikit tahun ni. Kita ada shell out masak lemak. So kita ubahkan sikit lah, selalunya masak lemak tradisi. So kita ubah, mana shell out masak lemak ni kita akan letakkan ais fresh, segar daripada laut. Customer boleh pilih untuk kita masakkan tu akan dihidangkan panas-panas lah. Selain daripada menu utama, terdapat juga aneka masakan warisan tempatan termasuklah nasi kandar, ayam kalio kentang, sayur goreng Jawa, ikan keli masak nenas dan pelbagai jenis kuih muih Melayu, pastry dan buah-buahan segar. Buffet Warisan Bonda mempamerkan pilihan masakan yang berbeza dari hujung minggu, Jumaat hingga Ahad dengan kadar RM78 bagi orang dewasa dan RM35 bagi kanak-kanak. Manakala dari Isnin hingga Khamis pula, anda boleh menikmati buffet dengan harga RM45 bagi golongan dewasa dan RM29 bagi kanak-kanak dan warga emas. Jika anda ingin merasai suasana berbuka puasa sambil beriadah di tepi laut, Angkasa Residence juga menyediakan harga promo bilik Ramadan dari RM250 termasuk sahur dan buffet Ramadan. Baik, bertemu kembali setiap kali bulan puasa daripada 1 Ramadan ke 1 Ramadan 1444 sampailah 30 Ramadan 1444 Hijrah. InsyaAllah 30 tahun ni. InsyaAllah. Pelbagai pengisian program-program iftar telah disusun dan tinggal kita nak datang ataupun tidak aja. Dan untuk topik kita pada hari ini, kita membawakan bukan saja program sahur tetapi kita juga membawakan artis untuk kita bercakap apakah yang akan ada pengisian berkaitan dengan program kita yang akan berlangsung tak lama lagi. Untuk itu kita membawa kepada anda Sahur Express 2023. Kita ada dua tetamu hari ini. Yang pertama di sebelah kanan saya iaitu Dato' Alif Hakim selaku Ketua Pegawai Eksekutif Asia Global Entertainment International Sdn Bhd. Apa khabar Dato' Alif? Baik, Alhamdulillah. Baik, di sebelah hujung sana saya rasa cukup kenal kot. Pakai spek tak pakai spek orang dah kenal dah. Tak Abang Zaman Islam. Apa khabar Abang Zaman ni? Baik, Alhamdulillah. Kalau tak kenal ni tak tahulah. Okey, kita mulakan dengan Dato' Alif dulu. Okey, mungkin Dato' Alif boleh kongsikan secara ringkas mengenai dengan Sahur Express Ramadan 2023. Apakah ia pada kali ini? Sebenarnya Uri Express ni adalah satu program yang berlangsung selama 72 jam. Dan Sahur Express pula program di dalam program Uri Express yang mana belum pernah dibuat orang dan pertama kalinya rekod ini akan wujud yang mana sahur teramai. Malaysia Book of Record. Kita kumpulkan 1,500 orang yang akan bersahur dalam lokasi event tersebut. Iaitu kita ada pengisian antaranya infak, kita ada pengisian antaranya bantu orang-orang yang memerlukan dan juga kita juga memberi peluang yang mana orang-orang yang datang sahur ni pada masa sama diorang boleh berkunjung dekat lokasi yang kita menyediakan beli belah ni pada Uri Express Raya ni. Itu dia. Okey, Nurul silakan. Okey, dan kita nak tahu juga program dalam program. Apakah antara pengisian program yang pengisiannya selain daripada program yang seperti yang Datuk Okey, yang tu saya kena pergi ke topik asal dia yang mana Uri Express Raya 2023 yang mana kita ada beberapa
pengisian, antaranya kita ada mentor-menti. Mentor-menti ni adalah salah satu subjek yang mana kita membawakan ikon-ikon, antaranya ikon selebriti usahawan, ikon Islamik, antara macam Ustaz Abid Liu, kita ada artis macam ikon usahawan, artis kita siapa ni, Zamani dan sebagainya lah, untuk kita datang dan ceritakan kisah mereka daripada asal usul dan sebagainya, apa yang berlaku pada mereka dan apa yang sedang berlaku sekarang. Itu mentor-menti yang mana tak ada di program lain. Nombor satu. Nombor dua, yang kita ada pada event yang tu, kita ada pengisian antaranya macam sahur, kita ada memberi infak kepada orang yang memerlukan, kita ada juga program-program seperti persembahan, kita ada orang kata apa, promotion dan sebagainya lah. Sepanjang program itu akan berjalan, kita punya promosi pun bukan sebarang promosi 10%, 20%, yang mana semua adalah konsep lelong. Walaupun orang beli satu barang, harga tu akan jatuh harga lelong, yang mana kalau perasan kita ada festival, almost kita ada 100 festival pada bulan Ramadan, tapi tarikh yang kita pilih adalah 3 hari sebelum raya, iaitu 19, 20, 21. Kalau raya 21, kita jadi 19, 20 je lah. Kita ada 3 hari sebelum raya yang mana kita memberi potongan harga seboleh, yang mana kalau harga tu RM100 mungkin jadi RM50, yang mana barang ni memang dah tak boleh jual dah tahun depan, memang kena habis tahun ni, memang design ni untuk tahun ni je, so diorang kena habiskan tahun ni, diorang kena lah jual pada event kita tu. Okey Datuk, 3 hari program, 19, 20, 21. Kalau 21 raya tu 2 hari lah. Betul. Sekarang kita 3 hari. Programnya cukup padat, berlangsung tanpa henti. Jadi macam mana kita nak memastikan kelancaran program tu lancar sepanjang 3 hari ni, sebab 72 jam tanpa henti, macam-macam cabaran boleh jadi. So macam mana dari segi persiapannya nak memastikan program itu berjalan lancar? Sebab itu kita ada tim yang serba begitu hebat mengendali semasa itu, yang mana kita ada floor manager yang memang pengalaman buat event sebelum-sebelum ni. Kita mengawal setiap masa dan kita juga pemantauan setiap masa. Kita nak ada berlaku kekecohan, kita nak ada berlaku sebarang orang kata apa yang tak diduga lah. Sebab itu kita ada pemantauan 72 jam. Walaupun tim tu kita ada daripada outsider, kita ada daripada inside, kita ada in-house, yang mana memantau sepanjang program. Dia tak akan ada benda yang tak diingin berlaku. Contoh tadi soalan yang tanya, macam mana nak bagi dia supaya berlancar. Itu semua ada pada kita punya aturan. Contoh kalau kita atur benda tu dengan baik, dia akan baik. Kalau kita atur benda tu memang cincai, benda tu memang last minute akan jadi tak berapa elok lah. Dan tertariknya saya, sahur X-Fest Ramadan, selalunya orang buat aktiviti selepas nak berbuka, petang nak buka, ini nak sahur, dan mungkin boleh cerah bicik mata tu sebab adanya Zamani sendiri kan. Dan Abang Zamani, kita nak tanya juga, antara pengisian dalam aktiviti tu, apakah peranan abang? Okey, saya sebetulnya saya pada hari yang terakhir tu Betul. saya akan buat satu showcase di mana saya akan nyanyi macam biasalah kita buat show kan. Jadi dalam sahur tu, dalam aktiviti sahur tu, saya mungkin akan turut serta untuk sama-sama adalah memeriahkan sajalah. Okey, apa lagu-lagu yang akan didendangkan oleh Abang Zamani? Adakah lagu-lagu lama atau lagu-lagu memang lagu-lagu lama jugalah kan. Tapi mungkin ada lagu raya satu dua kita selitkan kan. Yang pastinya kita akan nyanyi dalam tempoh waktu 45 minit. 45 minit. Bukan 45 jam ah? Bukan. 5 jam pengsan saya. Okey, ada tak Abang Zamani duo dengan siapa-siapa, duet dengan siapa-siapa, ataupun buat sembahyang solo? Okey, buat setakat sekarang ni kita belum ada plan untuk berduet ataupun apalah. Dan kita nak tahu juga dalam persembahan tu nanti, berapa buah lagu yang Abang Zamani akan kongsikan? Okey, kalau dalam tempoh 45 minit tu selalunya dalam lingkungan 6-7 buah lagu lah. Tapi kita tengok macam mana, kalau respon baik mungkin boleh dipanjangkan lagi tempoh, kita tak tahu Ya. Itulah, kalau boleh belanja sikit suara Abang Zamani boleh tak? Ramai dah rindu nak dengar kan. Ya ke? Pagi-pagi ni Okey. Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Okay. Suara tak warm up lagi tu. Tak warm up lagi. Boleh sampai tune ni lagi tu. Okey, berbalik pada Datuk. Saya tengok kalau kita lihat kepada poster, salah satu ikon yang saya rasa cukup terkenal di Malaysia iaitu Ustaz Abid Liu akan turut sama dalam program ni. Selain daripada Abang Zamani, selain daripada Ustaz Abid Liu, siapakah lagi barisan artis yang akan turut bersama-sama dalam program ni?
kalau kita nak kata barisan artis ni, saya tak boleh sebut. Mungkin tak cukup masa saya nak sebut pasal kita ada 100 artis yang kerjasama dalam event ni. Yang mana kita gabungkan artis usahawan selebriti yang mana diorang akan berniaga brand-brand mereka, dan pada masa sama kita ada usahawan-usahawan yang tidak buat perniagaan di sana tapi diorang akan datang sebagai mentor, dan juga kita ada usahawan-usahawan memang kita jemput untuk membuat ibu yang mana menghiburkan para pengunjung dekat sana. So artis kita antaranya yang well known, dia ada 2-3 artis yang well known lah. Contoh macam kita ada 2-3 lah, tak boleh sebut lah, banyak sangat. I tak ingat berapa nama tu kan. So banyak artis, 100 artis kita listkan banyak lah. Dan bagi Abang Zamani sendiri, apakah kelainan dalam Sahur Xfest Ramadan kali ini berbanding dengan mungkin sebelum-sebelum ni dengan event yang Abang dah pernah join sebelum ni kan? Baik. Saya sebenarnya untuk program raya saya jarang involve, jarang terlibat lah. Jadi ni selepas pada buat pembedahan ni, untuk comeback, untuk saya muncul balik, jadi saya cuba buat program raya ni. Tadi kelainan yang dijanjikan saya rasa mungkin saya pun tak tahu nak cakap lah, tak ada kelainan apa kan. Saya rasa macam biasa, tapi kalau ada pun kita tak boleh nak cakap dululah. Sikit-sikit lah, lain dia tak banyak lah. Okey. Dan Abang Zamani, kita fahamkan Abang Zamani baru saja selesai menjalani orang kata recovery daripada pembedahan kan. Adakah Abang Zamani kali ini rasa memang dah boleh fit untuk kembali bekerja? Baik, itu satu soalan yang baik sangatlah. Sebenarnya saya dah 2 bulan sebelum kita sambut Ramadan ni, lepas pada pembedahan tu saya 2 bulan ni memang sejalan je show. Ya, untuk kita kata dapatkan balik, macam kita praktis balik kan. Jadi dalam setiap show tu ada dari semasa ke semasa lah peningkatan dia. Cuma belum 100% lagi setakat ni. InsyaAllah tahun ni 2023 100%. Mudah-mudahan. Amin. Okey. Datuk, secara ringkasnya, kenapa memilih tahun 2023 tahun untuk memecah rekod Book World of Record berkaitan dengan jumlah sahur teramai? Kenapa memilih tahun ini? Kenapa tidak tahun depan ke, tahun lepas ke? Kita boleh je tetapkan bila-bila, tapi saya rasa program pertama kita iaitu Uri Xfest ni dah berlancar pada tahun ni. Kita lancarkan pada tahun ni, dan kita letaklah tahun ni sebagai satu tarikh keramat, yang mana event pertama, dan kita pun dapat rekod pertama dalam Malaysia Book of Record sebagai sahur terbanyak lah dan teramai. Dan saya cukup turut difahamkan akan ada pelajar-pelajar tahfiz, mahad dan yang akan sertai sama. Ada tak aktiviti marhaban ataupun berzanji akan dilaksanakan dalam selingan tu? Actually kita pun mengalu-alukan yang mana seperti infak, yang mana infak ni diorang boleh salurkan kepada Xfest. Kita akan sampaikan orang yang memerlukan, contoh macam saya cakap budak-budak tahfiz, yang mana bukan semua tahfiz dia sangat kukuh, diorang pun memerlukan dari segi kewangan, dari segi bantuan barangan. So kita ada banyak yang fokus pada benda tu. Dan pada event kita, nama pun Sahur Xfest, mana kita memang kena buat program Islamik. Kita ada pelbagai program, mana kita ada mentor Islamik yang sangat terkenal, Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu akan buat few benda yang kita tak boleh cerita sekarang, memang kena tunggu pada hari surprise. Nombor 1. Nombor 2, kita ada of course kita ada persembahan Islamik, tapi saya pun tak boleh sebut siapa identiti rahsia tersebut, dan diorang akan kena tunggu pada sahur tersebut lah. Banyak program-program yang terpaksa dirahsiakan. Yes. Sahur banyak benda yang saya tak boleh sebut. Betul. Sebab saya nak memang orang yang datang tu je dapat rasakan. Yang tak datang tu diorang kena cuba datangkan. Cuba datang lah kalau tak datang tu kan. Datang tu rugilah, diorang tak dirasakan. Pagi-pagi datang tu memang mata terbeliak lah kan. Kata hilang mengantuk tu lah kan sebab sahur kan. Banyak kejutan. Okey, Abang Zamani. Mungkin ada harapan sebab kita di hujung kita punya perkongsian ni. Apa harapan Abang Zamani untuk program kali ni ataupun tahun ni? Untuk program sahur ni, Uri sahur ni, harapan saya agar orang dapat datang beramai-ramai lah. Sebab tujuan kita akan buat sahur teramai. Jadi di samping yang memang kita dah ada tu, kita jemput supaya meramaikan lagi. Harap-harap program ni dapat berjaya lah. Itu je lah apa harapan saya. InsyaAllah. Harapan secara ringkasnya. Harapan saya mengalu-alukan yang mana kita masih ada dalam 30% booth. Kita masih memberi peluang kepada pengunjung ataupun peniaga-peniaga kan nak dapatkan booth dengan kita. Dan ada satu rahsia saya nak bagi tahu, yang mana siapa yang boleh buat video mempromosikan Uri Xfest, hantar kepada kita peniaga-peniaga, diorang akan dapat harga yang kita tak jual sebelum ni. Dan satu harga yang sangat istimewa. Itu nombor 1. Nombor 2, kita mengalu-alukan kepada yang nak buat
infak, orang boleh salurkan kepada kita, kita akan sampaikan kepada mereka. Dan automatik orang yang salurkan infak ni, orang dah boleh dapat gunakan logo Malaysia Book of Record sebab orang dah termasuk dalam kita punya program sahur teramai tu. So kita mengalu-alukan orang yang nak infak kepada Uri Express, kita akan salurkan kepada tempat-tempat yang betul. Dan you all pun tahu, penaja ataupun raja, orang kata apa, yang suka selalu menyalur ni, Ustaz Abid Liu pun akan ada pada masa tu. So kita tidak ada akan orang kata apa, kroni ke apa, tak ada. Kita memang akan salurkan kepada laluan yang betul lah, secara terus tanpa ada halangan. Tanpa ada halangan. Dan insya-Allah sambil kita beribadah, kita berhibur sebagai selingan sedikit. Tapi yang Islamik lah orang kita. Apa-apa, terima kasih kita ucapkan kepada Tok Alif dan juga Abang Zabani atas perkongsian. Kalau tak salah saya 3 hari 19, 20, 21 di World Trade Center. Betul lah, di WTC Kuala Lumpur. Jadi selepas ni kita nak berehat seketika. Kita ada satu lagi berkaitan dengan iftar juga, tapi di mana? Sekejap lagi kita akan kongsikan. Kita berehat dulu. Jangan ke mana-mana. Okey Izu, kalau tadi kita ada sahur, sekarang kita ada iftar. So back to back lah, melengkapi. Kalau macam tak tahu nak buat apa, hari tu macam kosong sangat aktiviti kan. Tak apa, kita pergi sahur dulu. Dan kemudian balik rumah rehat-rehat, buat apa yang patut, dan kemudian kita bersiap untuk ke iftar pula. Bersiap iftar. Dan hari ni kita nak kongsikan mengenai Iftar at KL 2023. Merupakan satu antara pengisian yang menarik juga untuk kita bincangkan hari ini bersama dengan tetamu di studio adalah Encik Muhammad Amran Muhammad Aris, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Perancangan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, kita berbalik pada penganjuran Iftar at KL 2023. Mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai pengisiannya? Apa pun terima kasih kepada bernama kerana menjemput JKKN untuk berkongsi program Iftar at KL 2023. Sebenarnya Iftar ni bermula pada tahun 2012 lagi. Yang mana pada masa itu kita namakan dia sebagai Festival Ramadan. Tetapi bila tahun berganti, kita telah membuat penjenamaan semula pada tahun 2015 dan kita namakan dia sebagai Iftar at KL. Bermula daripada tahun 2012 dulu sebenarnya, sambutan dia agak kurang memberangsangkan. Kata orang dari segi kualiti komuniti yang terlibat di dalam majlis berbuka puasa di Dataran Merdeka tu hanya melibatkan dalam 100 ke 200 orang lah. Tetapi bila tahun berganti tahun, selepas kita membuat promosi, publicity, dan kita dapati sebenarnya program Iftar ni ada potensi untuk kita kembangkan dan jadikan satu produk pelancongan sebenarnya. Jadi mulai tahun 2015, daripada jalan raja di hadapan panggung bandaraya, kita berani membuka langkah untuk mengadakan di jalan raja yang besar dengan kapasiti yang lebih besar lah. Dan Alhamdulillah pada tahun 2015 bila kita adakan program itu, sambutannya sangat-sangat menggalakkan. Disertai oleh warga kota khususnya daripada Kuala Lumpur dan juga pelancong-pelancong asing sebenarnya. Mereka datang bersama-sama meraihkan majlis berbuka puasa sempena bulan Ramadan. Ini antara dapat kita saksikan di skrin televisyen ketika ini. Antara pengisian yang dilakukan oleh Iftar at KL 2023 yang berlangsung di Dataran Merdeka. Dan tahun ini adakah lokasi yang sama juga yang akan dilakukan? Lokasi yang sama sebenarnya. Ini dah adalah tahun ke-11 kita anjurkan Iftar at KL. Dan pada tahun ini kita masih lagi mengekalkan lokasi lah di Jalan Raja di hadapan Dataran Merdeka. Bilakah tarikhnya? Tarikh akan berlangsung pada 8, 9 April dan juga 15 dan juga 16 April. Jadi ada 4 hari ini memang kita alu-alukanlah untuk warga kota datang ke Dataran Merdeka. Sama-sama kita menghayati dan juga merasai pengalaman berbuka di jalan raya berbumbungkan langit. Itu yang ikonik dia lah, Iftar at KL ni. Sebab salah satu lagi mercu tanda dia adalah kita berbuka di bangunan bersejarah, iaitu bangunan Sultan Abdul Samad sebenarnya. Tuan Amran, kalau kita melihat situasi berbuka puasa, memang tak boleh lari daripada bazar Ramadan itu sendiri. Apabila menyebut bazar, harga menjadi pertimbangan yang cukup teliti. Jadi sepanjang 4 hari program 8, 9, 15 dan 16, adakah harga yang ditawarkan di bazar-bazar tersebut mampu dimiliki ataupun ada harga rahmah ke dekat situ?
Okey, sebenarnya untuk Iftar at KL ni kami menyediakan makanan berbuka puasa secara percuma sebenarnya. Dengan kapasiti yang agak besar, lebih kurang dalam 2,000 ke 2,500 pack yang kita bagi secara percuma. Dan dalam masa yang sama juga kita bekerjasama dengan Persatuan Food Truck Kuala Lumpur, yang mana ada lebih kurang 40 ke 50 food truck yang terlibat, dan mereka menawarkan pelbagai menu berdasarkan menu masing-masing lah. Tetapi fokus utama adalah majlis berbuka puasa yang disediakan makanannya asas oleh jabatan, tetapi dalam masa yang sama kita juga memberi ruang kepada pengunjung-pengunjung untuk mendapatkan makanan-makanan lain daripada pengusaha-pengusaha food truck. Dan biasanya harga yang dikenakan kepada pengunjung bersesuaianlah dengan menu yang dipilih pada hari tersebut. Sepanjang jalan tersebut, berapa ramai kapasiti boleh dimuatkan? Berapa orang? Antara 2 ke 3,000 sebenarnya. Itu dalam satu masa lah. Tetapi pengisian program kita sebenarnya bukan hanya untuk majlis berbuka puasa sahaja. Selepas majlis berbuka puasa tu akan ada pengisian lain seperti solat maghrib dan juga solat isyak serta solat tarawih secara berjemaah di atas jalan raja itu sendiri. Jadi pengisian kita hanya akan selesai selepas maurih sebenarnya. Selepas tarawih kita akan adakan jamuan maurih untuk mereka-mereka yang menunaikan solat tarawih, dan selepas tarawih baru kita akan adakan majlis bicara Ramadan dan juga maurih sekali. Okey tuan, satu soalan cuba mas, kalau kita melihat cuaca sekarang ni agak tak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang cerah. Kalau cerah itu rezeki, kalau hujan tu berbumbung ke langit agak risiko jugalah. Jadi apa backup plan daripada JKKN sendiri sekiranya hujan berlaku? Sebenarnya kita dah ada pengalaman berhadapan dengan suasana seperti itu, tetapi alhamdulillah dengan sokongan daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kita boleh menggunakan dataran di bawah dataran Merdeka tu sebenarnya. Sekiranya dalam masa berbuka tu hujan turun, kita memang akan menggalakkan untuk peserta yang terlibat tu untuk berada di bawah dataran Merdeka, ataupun kita menggunakan ruang di bangunan Sultan Abdul Samad sendirilah sebagai kata orang backup plan untuk kita sekiranya berlaku cuaca yang tak menentu pada hari tersebut. Okey tuan, kita nak tahu juga apakah impak penganjuran program ini kepada masyarakat setempat khasnya? Sebenarnya kita mengharapkan pengisian program iftar ni, matlamat utama dia adalah untuk memupuk kesedaran dan juga keharmonian di kalangan masyarakat Malaysia. Kita menyedari biasa bila kita sebut Ramadan dan juga iftar ni dia sinonim dengan orang Islam sahaja. Tetapi tidak menjadi satu mustahil sebenarnya. Bila kita mengadakan program Iftar at KL tu, sebenarnya yang datang berbuka di dataran Merdeka tu bukan saja orang Islam sebenarnya. Rakan-rakan kita daripada kaum Cina, pelancong-pelancong yang bukan Muslim pun mereka terlibat sama, mereka nak merasai. Jadi di situ adalah matlamat kita lah, kita nak mewujudkan satu suasana harmoni. Kita nak menggambarkan bahawa Malaysia ni yang hidup dengan pelbagai masyarakat, pelbagai kaum, kita boleh berkongsi satu program sebenarnya. Walaupun matlamat ataupun tujuan asal dia mungkin lebih menjurus kepada kaum-kaum tertentu, tetapi bila kita adakan program seumpama ini, kita dapati penglibatan masyarakat untuk sama-sama dalam program ini memang banyak, memang ramai. Dalam kita nak menyatukan mesti ada kerjasama dengan komuniti. Bulan puasa juga kita tak boleh lari daripada satu makanan yang cukup simbolik ataupun ikonik, itu bubur lambuk. Dalam kita membuat persiapan membuat bubur lambuk itu sendiri, ada tak penglibatan daripada komuniti-komuniti untuk menyediakan bubur lambuk tu, ataupun ada daripada NGO-NGO yang menyiapkan bubur lambuk tu? Untuk tahun ke-11 kami masih berurusan dengan Masjid Kampung Baru untuk menyediakan bubur lambuk yang memang sinonim dengan juadah iftar lah setiap tahun. Dan sebenarnya program kita bermula daripada jam 8 pagi sebenarnya di dataran Merdeka tu, melibatkan penyediaan bubur lambuk. Biasanya akan melibatkan Puspanita, NGO dan juga mereka yang datang secara volunteer lah, datang ke dataran untuk sama-sama terlibat di dalam penyediaan bubur lambuk. Dan habis saja penyediaan bubur lambuk pada 11 pagi, jam 4 sehingga jam 6 petang itu adalah masa untuk kita membuat edaran bubur lambuk kepada khalayak yang datang ke dataran Merdeka. Dan mereka-mereka yang melalui jalan raja, kita akan membuat edaran bubur lambuk secara percuma. Dan dalam masa yang sama juga kita memerlukan sukarelawan sebenarnya. Pada tahun lepas saja kita telah melibatkan hampir 300 sukarelawan untuk menyediakan set berbuka puasa di jalan raja.
dan dalam masa yang sama juga mereka terlibat di dalam edaran bubur labuk kepada halayak yang datang. Okey tuan, kita macam tuan kata tadi, jalan tu akan ditutup. Betul. Jadi kita nak tahu juga daripada hari bila hingga ke hari bila jalan-jalan tersebut, dan jalan manakah yang akan ditutup sepanjang 4 hari program, betul? 8, 9, yang 15, 16. pasti jalan raja, sepanjang jalan raja daripada traffic light yang pertama sehingga ke traffic light yang ke jalan Tun Perak, bermula daripada hari Sabtu pagilah sehingga malam. Dan hari Ahad, maksudnya Sabtu Ahad tu memang the whole jalan raja tu akan tutup. Dan sama jugalah pada 15 dan juga 16 hari bulan. Jadi memang kita memberi ruang lah kepada mereka-mereka yang kata orang membeli belah di jalan Tunku Abdul Rahman pada sebelah petang. Kadang-kadang mereka tak sempat nak berbuka puasa, mereka akan datang ke jalan raja untuk sama-sama lah berbuka puasa dengan warga kota sebenarnya. Itu dia, pastikan anda mendapatkan jalan alternatif untuk ke bandar. Dan tuan, mungkin tuan boleh kongsikan kepada mereka di luar sana yang berminat untuk memeriahkan lagi iftar ni, kat mana nak dapatkan infonya? Okey, untuk mendapatkan info berkenaan dengan penganjuran Iftar at KL ni, boleh layari laman sosial JKKN, sama ada di Twitter, Instagram, iaitu di My Seni Budaya JKKN. Dan semua maklumat berhubung penganjuran Iftar at KL 2023 boleh didapati di laman tersebut. Okey, Tuan Amran, secara ringkas, 11 tahun penganjuran sudah berlangsung. Tahun ni tahun ke-11. Apakah Betul. harapan untuk tahun ke-11 ni mengenai Iftar at KL 2023? Sudah pasti saya mengharapkan kehadiran pengunjung yang ramai ke Dataran Merdeka untuk kata orang menzahirkan kita punya simbolik perpaduan di kalangan kepelbagaian masyarakat Malaysia. Dan di situlah kita akan dapati kerja-kerja nurani, kerja-kerja nilai-nilai murni, bekerjasama, bergotong royong antara sukarelawan, NGO, agensi-agensi kerajaan, semuanya bersepadu dalam satu program sebenarnya. Jadi dengan adanya program seumpama ini, kita akan dapat menzahirkan Malaysia yang lebih progresif, Malaysia madani yang lebih baik untuk kesejahteraan negara kita sendiri, insya-Allah. Insya-Allah. Apa-apa, terima kasih kita ucapkan pada Tuan Amran atas perkongsian Iftar at KL 2023. Insya-Allah sama-sama kita doakan penganjuran tahun ke-11 akan lebih lancar dan lebih berjaya. Baik. Terima kasih. Terima kasih sama. Itu dia ya, antara perkongsian yang kita kongsikan mengenai hari ini. Sebenarnya semoga ini memberi manfaat kepada anda. Sebenarnya program ini program menarik, kerana ini juga menarik kunjungan ramai pelancong ke dalam untuk mengenali budaya Malaysia, khasnya masyarakat Islam kita yang berdepan ataupun dalam bulan Ramadan ini kan, dalam sesama Malaysia merupakan negara yang menampilkan masyarakat majmuk. Ianya merupakan satu usaha yang begitu dilihat begitu bermanfaat sekali. Dan nampaknya kita sampai di sini saja bersiaran. Assalamualaikum, selamat, sampai berjumpa lagi. Jumpa lagi esok bersama rakan segas anda. Bye-bye. Tahun ni tahun ke-11. Ya, 2012. Tahun. Terus bangkit, yakin berdiri.